Viral baru-baru ini sekumpulan orang Muslim yang berdoa, meminta dan bertahlil di dalam tokong. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan tokong tersebut mempunyai dua patung yang berwarna hitam dililit dengan kain yang berwarna merah. Satu bernama Sitiwati dan satu lagi bernama Samposoi. Banyak umat Islam yang melakukan ritual di tempat tersebut. Allahumma firna Kenapa mereka buat macam tu? Kita akan bahas dalam video kali ini. Jadi tengok video ini sampai habis agar tidak keliru nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, apa khabar? Semoga sihat selalu dan diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Hari ini pelbagai perkara pelik yang kita boleh lihat dan pelbagai lagi ritual ibadah yang boleh mengelirukan umat Islam. Jika seseorang itu tidak ada ilmu, maka mereka akan terikut-ikut dan melakukan perkara yang sama. Sebagaimana viral video yang memperlihatkan sekumpulan orang Islam berdiri di hadapan patung, dan seperti biasa ada yang mengatakan itu adalah diedit dan sebagainya. Tapi hakikatnya perkara itu bukan dilakukan sekali sahaja, malah dah dilakukan berkali-kali oleh orang Islam sendiri, dan dah menjadi kewajipan untuk mereka datang ke tempat tersebut. Sebenarnya tempat yang banyak umat Islam buat ritual dan ziarah itu adalah kuil ataupun tokong yang dibangunkan oleh orang Cina Buddha bagi mereka menyembah, meminta kepada Tuhan mereka dan sebagainya. Dan sememangnya itu adalah tempat ibadah masyarakat Buddha dengan lilin besar dinyalakan api dengan tujuan untuk menerangi kehidupan orang yang datang ke situ. Tapi malangnya umat Islam juga sibuk-sibuk masuk campur buat ritual dan ziarah ke sana. Antara alasan umat Islam ziarah ke tokong tersebut hanya disebabkan oleh patung yang bernama Sitiwati dan juga Samposoi itu, yang mana sebenarnya juga di bawah patung itu terdapat kubur. Kali ini dua. Oh dua. Sama sebelah sono. Iya. Dan kubur itulah yang disembah dan tempat meminta oleh penganut Cina tradisional. Dan mereka datang ziarah pun adalah untuk menziarahi dua kubur tersebut. Orang Islam datang ke sana kononnya adalah untuk ziarah kepada kubur tersebut, yang mana kubur itu merupakan kubur tertua yang dah berusia 600 tahun lamanya. Serta Sitiwati dan juga Samposoi itu pula merupakan Habib yang menyebarkan Islam di Nusantara. Ternyata Samposoi ini adalah Habib dan Sitiwati pula adalah isteri kepada Habib tersebut. Dan kedua-dua mereka ini adalah beragama Islam. Dan dikatakan mereka juga merupakan tokoh yang hebat semasa hayat hidup mereka. Dan pendapat yang lain mengatakan juga Samposoi ialah seorang Tionghoa Muslim yang menjadi tukang masak kepada Laksamana Cheng Ho. Yang mana kisahnya pada waktu itu Laksamana Cheng Ho mengembara ke Sunda Kelapa. Tukang masak tadi jatuh cinta kepada penari ronggeng tempatan Melayu yang bernama Sitiwati, dan mereka berdua bercinta sehinggalah kedua-duanya berkahwin. Itu adalah pendapat. Dan ketika mereka meninggal, mereka dikuburkan di kompleks tokong yang bernama Vihara Bahtera Bhakti, juga bersama mertuanya yang bernama Said Areli. Jadi kiranya di tokong tersebut terdapat 4 kubur, yaitu tukang masak tadi dengan juga mertua mereka. Tapi malangnya itu adalah dakwaan, juga pendapat daripada segelintir orang yang kita sendiri pun tidak tahu kebenarannya, kerana perkara tersebut dah berusia ratusan tahun dan ianya hanya merupakan dakwaan sahaja. Hakikat yang sebenarnya kita tidak tahu siapa sebenarnya yang berada di bawah kubur tersebut. Lagipun ia juga merupakan dakwaan orang Cina Buddha yang mensucikan kubur seseorang sehinggalah dibina tokong dan menjadi pujaan sembahan mereka. Untuk pengetahuan semua, kebiasaannya orang Cina ni menyembah dewa daripada Cina. Tapi di Nusantara, antaranya di Malaysia, Singapura dan juga Indonesia, terdapat kaum Cina yang menyembah orang Melayu yang beragama Islam, yang juga disebutkan sebagai Datuk Kong ataupun Datuk Keramat, Datuk Haji Ali, Datuk Samsudin, Datuk Haji Aji, Datuk Haji Samsudin, Datuk Sulaiman, Datuk Haji Sulaiman, Datuk Haji Bol Hasan, Datuk Haji Silat. Apa nama Melayu semua si Datuk. dan bermacam-macam lagi datuk. Mereka juga membina rumah ibadat seperti masjid. Dan patung-patung datuk tadi dilengkapi dengan pakaian Melayu, pakaian seperti seorang Muslim. Juga mereka memberikan sajian yang halal. Kalau mereka menyajikan ayam, mestilah yang disembelih orang Islam sendiri. Di Malaysia ini dikatakan hampir semua rumah Cina memuja dan menyembah Datuk Kong, yang mana patung tersebut kita boleh lihat diletakkan di luar rumah, dihias dan diletakkan kemenyan, juga diberi nama-nama Islam.
Menjadi persoalan, kenapa boleh kepercayaan seperti ini wujud di Nusantara, khususnya di Malaysia, dan kenapa orang Melayu diangkat dipuja oleh orang Cina, yang mana perkara tersebut kita boleh nampak di sekitar kita sekarang. Untuk mengetahui konsep pemujaan Cina tradisional ini, kita kena faham dua perkara. Yang pertama, Cina tradisional ini memuja dewa dewi, dan juga yang kedua, mereka memuja nenek moyang mereka. Dewa dewi dorang ni banyak dan bermacam-macam. Kelebihannya cuma kemampuan dewa mereka ini terbatas dan tidak menyeluruh. Seperti Dewa Cai Sen merupakan dewa kekayaan, Dewa Zhao Gongming merupakan dewa kabar baik. Ia sering muncul di waktu perayaan mereka dan sebagainya. Yang kedua, mereka mempercayai dan memuja nenek moyang. Ia disebabkan terdapat juga dewa itu adalah tokoh manusia yang pernah hidup di zaman silam, kerana dalam sistem kepercayaan tradisional Cina ni, mereka juga meyakini jika seseorang yang sudah mati, maka roh daripada orang tersebut akan tetap hidup, cumanya berada di alam dimensi yang lain bersama orang yang hidup, dan juga mereka meyakini pula jika roh-roh tersebut dapat membantu memberikan manfaat kepada mereka yang masih lagi hidup. Berbezalah bagi umat Islam ni yang kita percaya bahawa Tuhan itu adalah Esa Satu Tunggal. Dialah yang menciptakan alam ini, dialah juga Tuhan yang menguasai segala-galanya. Tetapi mereka mempercayai dewa-dewi dan nenek moyang mereka. Dan konsep kepercayaan ini juga dianuti oleh penganut agama Buddha. Di Thailand, kita akan boleh nampak objek di setiap depan rumah orang Thailand, iaitu sembahan-sembahan mereka, yang mana dipanggil sebagai Prabu, iaitu rumah arwah. Di situlah mereka memuja dan melayani para arwah yang hidup dengan mereka, dengan berharap nenek moyang mereka itu akan sentiasa membantu memberi manfaat kepada cucu cicit mereka. Jadinya bagi Cina tradisional ini, mereka masih percaya dan berharap kepada arwah nenek moyang mereka, yang mana membantu keluarga dan juga keturunannya melalui alam roh, baik dalam urusan kesihatan, percintaan, sehinggalah kepada urusan kewangan. Makanya nenek moyang mereka itu kena selalu dipuja dan didoakan agar mereka dapat hidup baik di dalam alam roh pula. Bila dah didoakan, nenek moyang tersebut pula akan memudahkan segala hajat cucu cicit mereka yang masih hidup di alam dunia, khususnya ahli keluarga mereka. Oleh kerana itu, mereka percaya kepada dewa-dewi, mereka percaya kepada setiap kawasan itu ada penunggunya, ada dewa yang disebutkan sebagai dewa Tudigong, iaitu dewa bumi yang juga merupakan dewa pelindung di satu-satu tempat. Dan ketika masyarakat Cina ini berlayar dan berpindah daripada Cina ke Nusantara, mereka percayalah bahawa di Nusantara ini adanya dewa bumi yang menjaga. Bila orang Cina ini sampai di Nusantara dan melihat sendiri kepercayaan tradisi setengah orang Melayu yang meminta izin, meminta berlindung bila masuk ke hutan, masuk ke rumah kosong. Contohnya, Tok, cucu tumpang lalu ya. Atuk, Nek, cucu tumpang encing. Mesti ramai yang pernah buat macam tu kan? Maka mereka kaum Cina ni pun tetap dengan kepercayaan mereka bahawa setiap tempat ada penunggu dan juga ada dewanya. Selain itu juga, kebanyakan orang Islam di Nusantara ni memuliakan kuburan wali ataupun orang-orang soleh yang dah pun meninggal dunia, sehinggalah dibuat binaan, dihias, dan paling teruk lagi ada yang meminta pertolongan hajat dikabulkan dan memuja daripada kubur tersebut. Jadi kaum Cina tradisional ni melihat perkara itu ada persamaan dengan fahaman mereka, yang orang dah meninggal ni pun akan memberi manfaat kepada orang-orang yang masih hidup lagi. Juga nampak orang tempatan, orang Melayu juga menyembah. Cara menyembah itu agak sama dengan cara dia menyembah kepada Tudigong, tu dewa tanah itu, kan? So apa yang dilakukan oleh orang Melayu sebenarnya adalah menyembah kepada Datuk Keramat, Keramat worship, bahasa English, keramat. Okay? Contohnya mereka percaya di suatu tempat itu, suatu kawasan itu ada roh yang menjaga spiritual world lah, dunia rohani, dunia spiritual kawasan itu. So mereka menyembah. Cara orang menyembah kepada Datuk Keramat, orang Cina gabungkan dengan cara mereka menyembah kepada dewa tanah. Maka muncullah satu dewa yang bersifat gabungan orang Melayu dengan orang Cina, iaitu Datuk adalah Datuk Keramat, Gong adalah Tudigong, Datuk Gong. Sehingga kan tidak heranlah kenapa ada orang Cina yang datang ke kuburan orang-orang soleh yang beragama Islam untuk meminta hajat, minta diselamatkan dan sebagainya, kerana mereka menganggap bahawa wali itu adalah dewa bumi yang menjaga kawasan tersebut. Dari itu wujudnya lah bermacam-macam patung yang namanya berlainan tetapi menggunakan nama Islam dan nama orang-orang Melayu. Sahabat semua, sebenarnya mereka tidak peduli jika tokoh itu Muslim, Kristian ataupun Hindu dan sebagainya.
yang mereka percaya jika manusia mati pasti akan masuk ke dalam alam roh tanpa mengira apa agamanya dan dihimpunkan bersama-sama. Dan bagi kaum Cina juga, mereka tidak melihat apa yang disembah oleh tokoh tadi, tetapi mereka melihat bagaimana kehidupan tokoh tadi daripada segi akhlaknya, kebaikan masa hidupnya, dan kepercayaan mereka. Pemujaan kepada tokoh ataupun wali tersebut akan memberi manfaat kepada mereka sendiri. Walaupun mereka dah ada dewa Cina sendiri, tetapi mereka masih lagi memerlukan dewa tempatan, dewa lokal lah. Maka daripada itulah mereka meminta nombor ekor, mereka meminta kekayaan, mereka membaca ayat suci Al-Quran, dan mereka menyanyi lagu seperti Ewa Bulan. Selamat datang kepada Datuk, salam sayang kepada Datuk. Tapi sebenarnya menyeru kepada jin yang dianggap dewa ataupun nenek moyang yang masuk merasuki mereka. Maka sehinggalah ke hari ini mereka meneruskan kepercayaan seperti itu, dan mereka meraihkan dewa-dewa yang dianggap oleh mereka sebagai dewa Islam dengan hanya diberi makanan yang halal, tidak diberikan daging babi, arak, dipakaikan serban, kopiah, jubah. Bahkan bila perayaan umat Islam berlangsung seperti Hari Raya, mereka juga meraihkan Hari Raya bagi dewa-dewa tersebut dengan hidangan, juada dan sebagainya. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Barang tak mania sikit saja. Hari ini juga bila kita pergi ke Tokong akan ada upacara kerasukan dan pemanggilan roh. Pakaian mereka memang seperti Melayu atau seperti Arab, tapi hakikatnya mereka meniru dewa yang mereka puja dan menyuruh untuk memberikan pertolongan kepada penganut Cina tradisional ini. Jadinya video yang viral itu adalah kubur orang Islam yang telah lama dibina patung dan dijadikan sebagai tempat sembahan bagi kaum Cina tradisional. Dan ia berlaku di Indonesia. Kerana orang Islam di sana pun ikut ziarah dan mendakwa itu adalah kubur Habib, mendakwa itu adalah kubur wali, yang mana di Indonesia juga sebenarnya banyak kuburan dijadikan sebagai tempat untuk mengaut keuntungan dengan diklaim sebagai kubur para wali, kubur Nabi Khidir, sebagaimana video saya sebelum ini, dan membawa orang luar datang ziarah ke sana dan memberikan sumbangan. Sehinggalah kepada tokoh Cina pun mereka datang ziarah dan buat pelbagai ritual yang khurafat. Sedangkan hakikatnya kuburan itu tidak dapat dipastikan kebenarannya kerana pelbagai pendapat mengenai kewujudan kubur-kubur tersebut dan tidak dapat dipastikan. Di Malaysia ni kita dapat lihat juga orang azan di Tokong, orang pakai telekung masuk ke Tokong, tapi mereka itu dikatakan gila. Orang yang tidak waras lah. Jadi kita yang waras ni tidak perlulah sibuk nak melawat kuburan yang kita tidak pasti siapa dia. Lebih baik ziarah kepada keluarga kita daripada pergi ke tempat ibadat orang lain untuk ambil pengajaran mengenai kematian. Hakikat yang perlu kita sedar bahawa semua orang mati, dan bila mati masing-masing akan dipertanggungjawabkan atas apa amalannya di dunia. Jadi kita tidak perlulah sibuk-sibuk melakukan ritual di tempat ibadah agama lain. Banyak lagi ibadah yang boleh kita lakukan. Sahabat semua, ingatlah syaitan tidak akan pernah duduk diam untuk menyesatkan kita sebagai anak Adam ini, umat baginda Nabi SAW. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, Iblis berkata, oleh kerana engkau wahai Tuhan menyebabkan daku tersesat, maka demi sesungguhnya aku akan mengambil tempat menghalangi mereka dari menjalani jalanmu yang lurus. Kemudian aku datangi mereka daripada hadapan mereka serta dari belakang mereka dan dari kanan mereka serta daripada kiri mereka, dan engkau tidak akan dapati kebanyakan yang mereka bersyukur. Jadinya syaitan ini menyesatkan manusia daripada setiap penjuru, membuat manusia tidak menyembah Allah, dan bila ada Islam pun disesatkan juga dengan amalan syirik, dibisikkan untuk melakukan khurafat dan sebagainya. Seperti mana yang kita boleh lihat hari ini yang berada di sekeliling kita. Ada yang menyembah lembu, ada yang menyembah manusia, ada yang menyembah tokoh, mencampur adukan sembahan dan pelbagai lagi. Sahabat semua, Islam ialah agama yang Allah redai dan satu-satunya agama yang menafikan segala sembahan melainkan hanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Islam juga mempunyai buku panduan yang tidak ada kesalahan, tidak ada yang dapat menandinginya. Semoga Allah memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Juga Allah tetapkan kita berada dalam jalan yang lurus, dijauhkan daripada perkara-perkara yang sesat dan menyimpang. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi cukup sekedar itu sahaja. Jika video ini bermanfaat, share sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.